Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Okay. Dan salam Jumaat kepada semua yang beragama Islam. Dan kita ambil kesempatan untuk selawat banyak-banyak pada hari ini kan. Moga-moga keberkatan selawat tu dapat kepada kita segala kebaikan. Kita minta dilindungi dalam keadaan sekarang ni. Kita diminta dilindungi kesihatan kita, rezeki kita tak terjejas insya-Allah. Okey. Mariam Munira, waalaikumsalam. Okey, saya ucapkan selamat berkenalan kepada follower baru Konsultan Sihat yang kali pertama datang ke siaran live ni. Siaran live ni kita akan adakan antara pukul 9 ke pukul 10 biasanya pukul 9.30, kadang-kadang lewat sikit. So antara pukul 9 ke pukul 10. Kalau saya tak berkesempatan, kadang-kadang saya busy, saya akan gantikan dengan tim saya akan gantikan dengan live recorded live yang kita dah record yang lepas-lepas dalam channel YouTube. Link YouTube kita akan post Okey, pastikan anda berada dalam sama ada grup WhatsApp ataupun Telegram group. Kita ada channel, banyak channel ada Telegram, kita ada grup WhatsApp, ada 27 grup WhatsApp. Kita ada channel YouTube channel, kita ada Twitter, kita ada IG. So anda boleh follow Okey, hari ini saya ambil kesempatan untuk jawab dua soalan yang saya terima. Yang pertama adalah, saya tak tahu daripada siapa dan saya namakan sebagai anonymous saya ingin meminta nasihat diet dan suplemen dan bersenam untuk tambah berat badan. Sekarang berat saya 56 kg. Saya ingin tambah berat kepada 65 kg. Harap pakar pemakanan tuan dapat membantu. Tapi kolesterol saya agak tinggi, 6.9. Ada tapi juga tapi kolesterol saya agak tinggi, 6.9. Okey, orang nak turun berat badan, dia nak naik berat badan. It's okey, tak ada masalah. Berat badan mesti normal. Dia tak ada kata mesti kena turun 60. Tapi kalau kita tinggi, melambai, berat badan 60 pun tak balance juga. Kalau tiup boleh rebah. Angin kencang sikit terus rebah, pun tak bagus juga. Ada seorang kawan saya waktu zaman universiti dulu, badan kurus, main badminton, terhempas dada. Maka berlaku sesak nafas. Dalam sehari sesak nafas. Lepas tu mengadu kat saya. Lepas tu saya kata, baik pergi hospital check. Mula-mula tak nak, tapi bila dah teruk sangat sesak nafas dia, nafas pun susah, pergi hospital, scan lung sac, selaput paru-paru terkoyak. Kena admit dekat hospital hampir 2 minggu ke 3 minggu macam tu. So orang kurus pun bahaya juga, sebab visceral fat dia, fat yang melindungi, lemak yang melindungi organ dalam tubuh badan dia tak normal, terlalu nipis. So lemak ni fungsi dia satu, penebat haba. Kalau orang yang kurus cepat sejuk, saya cepat sejuk. Cepat sejuk. Lepas tu lagi satu, kalau terlalu kurus, lemak yang salut organ kita kurang, maka bahaya untuk organ dalaman. Jadi lemak ni fungsi dia banyak, penebat haba, melindungi organ dalaman, internal organ. Jadi saya tak tahu tuan atau puan ni, dia kata berat badan dia 56, dia nak naik 65. So dia nak naik lebih kurang berapa 9 kg dia nak naik. Tetapi dia ada kolesterol yang agak tinggi. Okey, bagus dia bagi info macam ni. Kolesterol dia 6.9. Jadi bila kita nak tambah berat badan ataupun nak turunkan berat badan, kita kena tahu apa yang memberatkan badan kita. Kalau anda tak faham benda ni, anda nak turun macam mana? Adakah lemak? Saya selalu cakap, bila kita nak turunkan berat badan, faham dulu. Faham situasi tubuh badan kita. Apa yang memberatkan badan kita? Orang main muscle, abang-abang sador ni, contohnya berat badan dia terlebih. Dia kena faham apa yang dia nak, terlebihnya apa, dia nak kurangkan apa? Dia nak kurang air ke?
Kalau orang main muscle badan-badan sado ketak-ketak ni contohnya, ada satu tahap dia kena kurangkan air dalam tubuh badan dia. Sebab itulah bila dia buka baju, bila dia tarik kulit dia macam nipis, macam tarik. Pernah tengok tak? Saya pernah tengok kata wah terkejut. Dia kata dia dah kurangkan air dalam tubuh badan dia. Air juga memberatkan tubuh badan kita. Ada kala ketika kita kena kurangkan air dalam tubuh badan kita yang terlebih. So dia ada cara. Jadi bila kita faham apa sebenarnya memberatkan tubuh badan aku, lemak, tulang, air, muscle, toksik. So bila kita faham benda ni, barulah kita boleh turunkan berat badan kita. Tak adalah orang kata yang memberatkan badan aku adalah lemak. Lepas tu bila dah tahu badan dia berlemak, maka dia jadikan nasi sebagai musuh. Dia kata nasi ni menggemukkan aku, menggemukkan aku. Sebenarnya tak betul. Okay? Jadi bagaimana kita nak tahu tubuh badan kita ni berat dengan apa? Kita tengok gaya hidup kita macam mana, lifestyle kita macam mana, keadaan badan kita macam mana. Sebab itulah dia tak boleh cakap secara spesifik. Saya boleh cakap secara general. Anda sendiri kena nilai tubuh badan, sebab saya tak nampak anda. Sebab ada orang tubuh badan dia besar, badan besar, tapi bila kita pegang kejap, badan dia kejap, macam fit, pegang dia kejap. Ada orang bila kita pegang kulit dia, kita boleh main-main, tepuk-tepuk lagi. Lemak-lemak kita boleh tepuk-tepuk lagi. Ada orang badan besar tapi badan pegang dia tak ada muscle ketul-ketul tapi badan dia keras. Lain pula tu. Okay. Jadi kita tengok, first kita tengok banyak angle dulu. Sama juga nak naikkan berat badan, nak tahu kita nak naikkan berat badan kita dengan menambah lemak ke, menambah muscle ke, menambah air ke, ataupun menambah toksik. Kalau kita nak naikkan berat badan kita ni dengan toksik, makanlah benda-benda yang mengarut tu. Pergi makan fast food banyak-banyak, hari-hari makan fast food. Okey, senang je nak naik berat badan. Maksudnya berat badan naik secara tak sihat. Jangan ingat kalau kita nak naik berat badan, kita makan saja, makan fast food banyak-banyak, berat badan naik. Boleh naik tapi tak sihat, penyakit ikut. Jadi kita nak naik secara sihat, maka kena ingat satu kunci ni. Nak naik berat badan dan nak turun berat badan cara sihat, pertama pemakanan yang sihat. Ini saya cakap general dulu. Pemakanan yang sihat. Yang kedua, exercise. Okay, pemakanan yang sihat ni kita kena detailkan sikit. Saya cerita pasal nak naikkan berat badan, sebab soalan ni kata daripada 56 nak naik 65 kg, iaitu 9 kg. Maka 9 kg ni dia kena naik secara sihat. Nak naik secara sihat, antara pemakanan yang boleh naikkan berat badan secara sihat adalah, pertama adalah banyakkan makan karbohidrat yang kompleks untuk sihat. Supaya kalau dia makan karbohidrat yang simple karbohidrat, sugar is karbohidrat. Tapi kalau dia makan sugar, dia makan nasi biasa, maka karbohidrat akan ditukarkan menjadi, yang tak digunakan akan menjadi lemak. Jadi yang ni tak sihat juga. Jadi yang bagusnya adalah makan karbohidrat kompleks karbohidrat. Start makan ubi, start makan nasi itu, kalau boleh beras perang lagi bagus. Ataupun makan buah-buahan yang fiber tinggi. Seterusnya boleh amalkan bijirin-bijirin, boleh makan kekacang-kekacang. So ini karbohidrat kompleks. So dia sihat untuk tubuh badan. Pada masa sama dia bekalkan energi. Pertama. Yang kedua, nak naikkan berat badan secara sihat, lebihkan makan protein. Kalau dekat sini dia kata kolesterol dia agak tinggi. Jadi kita boleh pilih protein yang bukan dari red meat, yang protein yang kandungan dia terkandung lipoprotein, lemak dan protein. Lipoprotein inilah yang kita panggil kolesterol. High density lipoprotein, HDL, kolesterol HDL. Low density lipoprotein, ni kita panggil LDL, lower
density, low density lipoprotein. Kita panggil LDL ni kolesterol jahat. Jadi cut off red meat. Daging-daging merah kurangkan. Jadi ambil protein daripada sumber soya. Ambil protein daripada sumber ikan. Ambil protein daripada sumber ayam, white meat. Jadi bila dah ambil protein, jangan tak buat exercise. Maka kolesterol akan tinggi. Tengok kolesterol dia 6.9. Ni mungkin saya syak lah. Kalau saya tak tahulah sama ada lelaki. Biasanya kalau dia nak naikkan berat badan, lepas tu kolesterol dia tinggi, biasanya orang ni dia makan apa tahu? Dia ambil serbuk protein. Tu biasa saya jumpa. Dia nak naikkan berat badan, dia tanya mana-mana orang ke, orang tu cadangkan makan serbuk protein. Serbuk protein dia bancur minum dengan harapan naikkan berat badan. Sebenarnya tak. Uric acid saja naik akan naik, kolesterol pun boleh naik juga. Jadi protein tak boleh lebih. Bila dah tahu nak naikkan berat badan, bila ambil protein tinggi, cepat-cepat buat exercise. Supaya bila kita exercise, muscle kita bekerja, muscle kita cedera, muscle kita tengah repair, protein tu boleh menggantikan muscle yang rosak tersebut. Dia repair balik. Jadi nak naikkan berat badan secara sihat dengan exercise, karbohidrat kompleks, makan protein kalau daripada haiwan, animal protein, ambil white meat, ikan, ayam. Ayam tu ambil dada ayam. So dia bukan saja ada protein, dia kaya juga dengan selenium yang diperlukan oleh tubuh badan. Antara mineral yang patut kita ambil, kena lebih sikit selenium. Bagus untuk saraf, bagus untuk banyak sistem pertahanan pun bagus selenium. Kan, dada ayam tu. Ikan lebihkan. Lepas tu protein daripada tumbuh-tumbuhan, toge, sumber soya lah, toge, apa lagi? Tahu, susu dia boleh ambil. Tapi kalau dah ambil protein lebih, mesti kena buat exercise yang berat sikit. Dia tak boleh buat exercise brisk walk, tak boleh. Naik berat badan tak naik. Sebab itu hanya cardio exercise saja. Dia kena buat exercise yang heavy, angkat berat. Angkat beban. So berat badan akan naik sikit secara sihat. Dan makan, kalau nak makan banyak, bila kita makan banyak mesti bakar balik secara sihat. Supaya kita tak nak yang memberatkan badan kita tu adalah lemak. Tak sihat juga. Jadi biarlah berat badan tu badan berat dengan tambah muscle. Lepas tu tambahkan minum air yang cukup supaya badan regulate metabolism, berjalan dengan baik. Metabolism kita BMR kita, basal metabolic rate kita tinggi dan cantik. Jangan jadikan kita kurus ni makan saja apa-apa sebab aku tak kisah sebab aku kurus. Itu yang kolesterol tinggi. Mungkin dia nak naik berat badan cepat, dia pergi makan fast food, kolesterol tinggi. Itu tak bagus juga. Jangan ingat orang yang sakit jantung itu berbadan besar. Tak, ada yang berbadan kurus, slim-slim, sakit jantung. Jangan ingat gout berbadan besar. Tak, ada juga kurus gout. Okey. Makan protein, bina muscle. Biar berat badan kita itu disumbang oleh muscle. Okey, itu saja yang saya boleh sarankan. Dalam kaedah ni tak perlu mana-mana suplemen. Kalau anda tak tahu nak guna suplemen tu macam mana, tak tahu macam mana nak bakar, jangan terpedaya dengan orang kata kalau suplemen ni dia boleh naikkan berat badan. Kita kena faham juga apa ingredient suplemen tu, apa mekanisme dia nak tambahkan berat badan kita. Mekanisme tu penting. Bagaimana dia boleh tambahkan berat badan aku? Apa yang ditambah? Anda kena faham macam tu. Sama juga nak turunkan berat badan. Ni suplemen ni boleh turunkan berat badan. Kena tanya balik pada diri sendiri sebelum ambil. Apa mekanisme suplemen tu untuk turunkan berat badan aku? Apa yang diturunkan? Apa yang dibuang dari badan aku? Yang tu orang tak faham. Apa dibuang pada berat badan aku? Lemak ke? Lemak berapa banyak sangat lemak? Najis ke? Toksik? Kalau orang kata ni buang toksik berak-berak. Adakah katakan berat badan kita 100 kg, kita nak turun 60 kg, 40 kg tu 40 kg tahi saja ke?
Bahasa kasarnya 40 kg tu tahi saja ke? Yang kau nak suruh berak sampai mana sangat kita boleh berak? Tu anda kena faham. Portion toksik tu berapa persen? Toksik dalam 3 ke 5 kg saja. Tak banyak, 3 ke 5 kg saja. Yang terkumpul. Jadi nak berak-berak pun, nak kata toksik, detox pun berapa kg sangat. Portion yang selebihnya air, selebihnya muscle, selebihnya adalah toksik, muscle, lemak, tulang pun memberatkan juga. Jadi kena faham tubuh badan sendiri. Okey, saya rasa saya dah jawab soalan itu. Yang kedua adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan untuk mak saya. Okey, so anak dia jawab, anak dia tanya. Soalan untuk mak saya, masalah kemurungan, darah tinggi dan Parkinson. Dia ada kemurungan, anxiety kita panggil anxiety disorder, kemurungan ataupun depression, saya pun tak pasti. Darah tinggi dan Parkinson dan arthritis yang teruk. Wah. Badannya besar, maka bolehkah bersauna untuk turunkan berat badan? So soalan dia, bolehkah bersauna untuk turunkan berat badan? Soalan saya balik, adakah bersauna dapat turunkan berat badan? Ini pun nak kena faham dia punya metabolism. Apa-apa pun nak kena faham metabolism. Okay? Berat badan dia besar, ada arthritis, ada anxiety, darah tinggi, Parkinson. Ini package. Bila dapat satu penyakit, penyakit lain akan dapat. Sebab tu kalau dapat penyakit, anda kena fikir dulu, apa penyakit yang mula-mula aku dapat dulu. So selesai yang tu dulu. So yang lain dia akan pergi dengan sendiri. Aku dapat darah kencing manis dulu. Dah dapat kencing manis, aku dapat darah tinggi, aku dapat gout, aku dapat tu, dapat ni, dapat bla 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 bla. So nak selesaikan apa? Oh, banyak ni. Kalau pergi hospital, dia bagi banyak ubat ni. Itu hospital lah, dia treatment dia, kena follow. Tapi kita ni nak buat apa? Fokus dulu. Apa yang mula penyakit aku dapat? Oh, kencing manis. So selesaikanlah masalah kencing manis. Silakan selesaikan masalah kencing manis. Cut off sugar tambahan, additional sugar tu dah boleh cut off. Makan karbohidrat tu kena catu sikit. Kecilkan portion, jangan skip. Kecilkan portion. Bergerak banyak. Jadi soalan ni dia kata, adakah sauna dapat turunkan berat badan dengan keadaan penyakit-penyakit ni yang banyak? Dengan ada arthritis, Parkinson dan sebagainya, adakah sauna dapat membantu turunkan berat badan? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Terus saya pangkah terus, tidak. Jangan mengharapkan sauna dapat turunkan berat badan. Apa mekanisme sauna nak turunkan berat badan kita? Sekadar keluarkan peluh. Apa yang keluar peluh tu, dia keluar apa? Adakah dia keluar lemak? Adakah peluh tu mencairkan lemak? Peluh tu adalah garam mineral berlebihan. So yang dikeluarkan adalah air. Kalau dia turun berat badan kita pun, paling banyak pun mungkin dia turun sekilo. Itu pun berapa liter air yang keluar. Silap kencing pun jadi pekat nanti disebabkan terlalu dehydrated. Sauna ni, dia bila bermain dengan haba, bila kita bermain dengan haba, salur darah kita akan mengembang. Okay? Kita duduk dalam keadaan kita haba, sauna, salur darah kita mengembang. Sebab apa salur darah mengembang? Salur darah mengembang untuk bebaskan haba. Sebab sekeliling dah panas. So dalam dia kena regulate. Dia kena bermain dengan regulation. So dia kena balance kan. Luar dah panas, dalam tak boleh panas. Sebab suhu badan kita dalam 36 darjah Celsius. Contohnya 36 darjah Celsius. Suhu sauna katakan dalam 40, 50 darjah Celsius. Jadi tubuh badan dia tak nak terikut dengan suhu sekeliling. Kalau dalam sauna tu dah 50, badan dia tak nak naik sampai 50. So dia nak kekalkan 36, dia cepat-cepat regulatekan balik tubuh badan kita. Cara dia regulate, kembangkan salur darah, bebaskan haba. Supaya walaupun suhu sekeliling 50, badan maintain 36. Ini biasanya mamalia, warm blooded, makhluk yang berdarah panas, warm blooded. Dia akan regulatekan suhu dia supaya tak terjejas, supaya tak terikut dengan persekitaran. Tapi kalau kita letak ular
dalam sauna tu, kalau suhu 50, suhu badan dia pun 50. Itu kita panggil cold blooded. Kalau kita letak reptilia, buaya dalam tu pun, kalau suhu 50, suhu badan dia pun 50, ikut 50. Ini kita panggil cold blooded, berdarah sejuk ikut environment. Kita tak maintain 36. Jadi cara nak maintain tubuh badan cepat, kembangkan salur darah. Darah bagi lancar, darah akan lancar. Duduk dalam sauna, darah akan lancar sebab salur darah mengembang. Sebab dia nak bebaskan haba cepat. Suhu badan dah sekeliling dah panas, so dia nak cepat supaya tubuh badan sejuk. Sebab suhu badan boleh maintain. So haba dia akan disingkirkan melalui peluh. Akan peluh banyak. Bila kita peluh banyak, kencing akan kurang. Bila kita peluh banyak, panas, kencing akan kurang dan kencing akan jadi pekat sebab garam mineral berlebihan disingkirkan melalui peluh. Okey. Jadi, kebaikan sauna, dia darah lancar dan suhu badan kita ni akan maintain, akan disejukkan, maintain lah. So dia tak adalah tinggi, dia akan maintain. Dia bebaskan haba cepat-cepat. Okey. Lemak. Bila darah lancar sedikit sebanyak, kan, kalori akan terbakar. Ni bermain dengan thermogenesis pula. Kalori akan terbakar. Bila darah lancar, kan, thermogenesis tinggi, maka kalori akan terbakar sikit. Tak adalah siapa beratus kilokalori, tak. Berapa puluh saja akan terbakar. Bila kalori terbakar, maka dia ambil lah daripada, kalau tak kebetulan kita bersauna sebelum makan, perut kosong ke apa, ataupun baru 2 jam 3 jam lepas makan, maka makanan tu sebenarnya dah dihadam, energi dah terbakar. Kalau dia nak bakar lagi, pembakaran kalori dilakukan lagi, so dia akan carilah lemak. So sedikit sebanyak lemak akan berkurang. Tetapi dia tak menurunkan berat badan secara yang kita nampak, wah, berat badan aku disebabkan sauna ni lah. Tidak. Sebab kita berada dalam keadaan apa? Statik. Harapkan haba saja. Bila harapkan haba saja, jantung kita ni tak adalah berdegup. Kardiologi tu tak adalah tinggi. Kalau kita cek bacaan ECG kita kan, tak adalah dia menyumbang kepada kardio, sebab dia bermain dengan haba sahaja. Okey, jadi perlu juga ada aktiviti pergerakan supaya muscle kita bekerja. Jantung darah dah lancar ni, tapi muscle pula tak bekerja. Maka tak boleh nak turunkan berat badan. Dia perlukan darah lancar, muscle bekerja, aktiviti kardiologi berjalan dengan lancar, berjalan dengan pantas. Itu semua sekali menyumbang kepada penurunan berat badan. So metabolism kita akan naik. Kalau kita buat pergerakan, mesti ada pergerakan. Kalau berat badan berat, saya cadangkan biasakan dulu bergerak. Kalau anda tak boleh, katakan pergerakan terbatas. Sauna membantu, tapi jangan mengharapkan itu saja. Sauna membantu, tapi jangan mengharapkan itu saja. Mesti kena ada pergerakan, mesti kena ada kaedah pemakanan juga. Gunakan teknik yang saya cakap, gunakan teknik. Yang teknik makan yang saya ajar dalam buku tu, gunakan beberapa teknik. Lepas tu boleh banyakkan exercise yang melibatkan muscle. Muscle, cari mana-mana pemberat ke, anda boleh buat muscle. Angkat, duduk saja tengok TV kan, anda angkat muscle, anda angkat pemberat supaya dia pergerakan, muscle bergerak. Muscle inilah yang membantu menurunkan berat badan. Sebab muscle dia nak protein. So diet, dari segi diet pula, kecilkan portion karbohidrat, makan karbohidrat, lebihkan makan protein. Lepas tu protein yang makan lebih itu cepat-cepat bakar dengan exercise berat, benda yang berat, yang membina muscle. Pada masa sama, buat slow brisk walk, jalan dekat taman sikit. Sebab apa? Sebab kita nak lancarkan perjalanan darah, lancar. Lepas tu kita nak tinggikan balik kita punya BMR, supaya apa yang kita makan lepas ni dibakar. Apa yang makan dibakar, dia tak jadi toksin. Ini cara terbaik. Silat-silat hari bulan, Parkinson pun akan okey, arthritis pun
akan okey. Penyakit-penyakit apa lagi? Kemurungan pun akan okey. Kemurungan jangan duduk seorang-seorang, jangan duduk dalam kawasan yang kecil. Dia kemurungan ni dia bermain dengan minda. Kalau saya sedih, kalau saya macam stres, saya tak boleh duduk dalam bilik. Saya akan jadi gila. Saya tak boleh duduk dalam bilik. Saya kena duduk macam ni. Kalau dekat taman lah, okay, saya duduk macam ni, saya boleh fikir. Lepas tu saya suka buat brisk walk. Brisk walk ni saya banyak selesaikan masalah. Kalau saya brisk walk, saya bukan brisk walk yang saya fokus. Jauh lagi ke aku nak berjalan? Tak, saya tak fokus. Kaki berjalan. Kepala saya ni dah macam-macam dia pergi. Saya fikir pasal tu lah. Dia banyak selesaikan masalah. Saya tengok kawasan sekeliling. Sudah, sekejapnya. Jalan lagi lah. Sekejapnya. Jalan lagi lah. Baru ni saya balik. Saya duduk rumah saya kat Bangi. Brisk walk kat taman. Satu taman. Sedar dah dekat highway. Sekejapnya. Jalan lagi lah. Sekejapnya. Jalan lagi. Saya sedar dah berapa 10,000 kilometer. 10,000 km, 10,000 step. So dia lebih adalah dia boleh katakan mind therapy. Jadi kalau anda ada masalah kemurungan, boleh jalan dengan partner atau jalan dengan suami, jalan dengan isteri, jalan dengan anak kita, jalan sambil bercakap, sambil borak. Kalau saya balik kampung pun saya buat brisk walk dengan mak saya, jalan kampung. Nanti mak saya cerita, ni orang ni, ni rumah dia ni. Dia ni kerja ni, anak dia ada yang duduk KL. So saya kenal lah. Sebelum ni kita tak kenal. Jalan. Lepas tu singgah beli breakfast. Tu balik jalan. Berjalan. So relationship pun bagus. Bina perhubungan mak dengan anak. Kesihatan pun dapat. Jiwa pun akan terubat dengan brisk walk. Jangan brisk walk macam sungguh. Brisk walk macam chill-chill, relax-relax saja. Jalan. Saya nak tunjuk anda kat sini. Orang buat brisk walk. Saya tunjuk. Anda boleh tengok. Okey. Ni contoh. Tak perlu nak jalan laju. Brisk walk tu memang jalan laju, tapi jalan macam ni pun dah okey. Jalan. Tu antara orang yang buat brisk walk. Jalan macam tu, dia jadi terapi minda. Banyak manfaat dapat. Banyak, sangat banyak. Gout, kencing manis, darah tinggi. Indirectly lah, secara indirectly dia membantu. Sebab jalan, gerak-gerak. Kan PKP, janganlah duduk crowded. Ini tak adalah crowded. Jalan. Buat macam tu. Itu lebih baik dari sauna. Sauna buat juga, tapi brisk walk lagi-lagi nak kena buat. So itu saja soalan yang boleh saya jawab untuk hari ini, untuk pagi ini. Terima kasih kerana menonton. Moga-moga dapat apa yang saya sampaikan ni dapat manfaat. Sekali lagi, kalau ada soalan, anda boleh drop soalan anda kepada tim kami, tim konsultan sihat. Tapi jangan lupa letak nama, supaya saya tahu, okey, ini soalan datang daripada ini datang daripada ini. So saya boleh kenal. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada insya-Allah esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.